secara tiba-tiba patung yang ada dekat dalam pondok tu boleh gelak. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Ada kat sini yang suka patung tak? Selalunya patung ni kesukaan orang perempuan. Yelah, sejak daripada kecil lagi main dengan patung sampai terbawa-bawa bila dah besar. Bila dah besar pun still lagi suka dengan patung, right? Kadang-kadang patung ni nampak macam comel dan kadang-kadang nampak agak menyeramkan. Patung tu jadi seram bila ada kisah mistik di sebalik patung tadi. Cerita pada kali ni ada kaitan dengan patung, yang mana dekat Mexico ni ada sebuah pulau patung. Dikatakan dekat pulau ni ada beribu-ribu patung dan pulau ni sangatlah terkenal dengan cerita-cerita seram dan juga kisah di mana pulau ni telah disumpah. Sesiapa je yang datang dekat pulau ni mesti akan rasa meremang. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Pulau yang aku sebutkan tadi adalah sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Anak Patung, dan pulau ni diberi nama sebagai Pulau Anak Patung sebab dekat pulau tu memang ada banyak sangat patung dalam jumlah beribu-ribu, dan kebanyakan anak patung ni semuanya digantung dekat pokok. Selain digantung dekat pokok, ada juga patung yang dipaku kena ikat dekat dinding sebuah pondok yang agak buruk. Dipercayai patung-patung ni sebenarnya ada kisah dia yang tersendiri, iaitu patung-patung ni telah disumpah. Lokasi pulau ni adalah di selatan bandar Mexico yang sejauh 27 km daripada bandar tadi. Dulunya dikatakan pulau ni sebuah pulau yang sangat-sangat cantik dan ada banyak pokok teratai yang pelbagai warna mengelilingi pulau tadi. Tapi sekarang keadaan pulau tu sangat-sangatlah berbeza, yang mana pulau tu telah terbiar dengan ribuan patung yang menyeramkan. Dikatakan pemilik asal pulau tu bernama Don Julian, dan ada juga cerita legenda yang dipercayai penduduk dekat situ semasa Don Julian ni tinggal dekat pulau tu. Pada tahun 1950, semasa Julian ni tinggal dekat pulau tu, suatu hari ni dia ternampak ada seorang budak perempuan yang lemas celah-celah pokok teratai. Jadi dia cubalah nak selamatkan budak perempuan tadi ni, tapi dia gagal. So dia memang fresh sangat-sangat disebabkan dia rasa bersalah sebab tak dapat nak selamatkan budak tadi. Tapi ada juga yang kata budak tadi tu adalah imaginasi Julian. Tak lama lepas tu Julian terjumpa sebuah anak patung yang terapung dekat tepi pulau tu. So dia fikir patung tu maybe kepunyaan budak perempuan yang lemas tadi. Lepas daripada kejadian yang mana dia jumpa anak patung tu, Julian dikatakan telah diganggu oleh sesuatu, iaitu di mana dia selalu mendengar suara budak perempuan tadi. Jadi untuk tenangkan roh budak perempuan tadi, dia pun gantunglah patung-patung yang dia jumpa dekat pokok-pokok. Jadi setiap kali dia jumpa anak patung kat dalam tong sampah ataupun dekat mana-mana je, dia akan kutip patung tu dan dia akan bawa balik ke pulau tadi. Lepas tu dia akan gantung dekat sekeliling pondok dia dan juga dekat pokok-pokok. Jadi dia fikir dengan cara ni lah satu-satunya cara yang boleh tenangkan roh budak tadi daripada kacau dia. Dikatakan Julian ni telah habiskan masa selama 50 tahun dengan aktiviti dia, iaitu menggantungkan patung, mengikat patung tadi dan juga memaku anak-anak patung tadi kat pokok-pokok. Jumlah anak patung yang dikatakan telah digantung oleh Julian ni sebanyak 1,500 patung. Sangat-sangat banyak. Dan jumlah tu termasuklah bahagian-bahagian patung yang dah bercerai dengan badan dia, macam kepala, macam tangan dan juga anggota-anggota badan yang lain. Mostly patung-patung yang digantung tu kebanyakan tak ada rupa yang sempurna. Ada yang tangan terputus, kepala yang tercabut dan juga patung dengan mata yang kosong. So pemandangan dekat pulau tu memang sangat-sangatlah menyeramkan dengan rupa patung yang creepy tu. Ribuan patung yang tergantung dekat pokok-pokok, dekat pondok-pondok dia tu, semuanya berpakaian lusuh dan sangat-sangat comot. Selepas 50 tahun kemudian, Julian telah ditemui mati dalam keadaan lemas, dan tempat dia mati tu sama tempat yang mana budak perempuan tadi mati. Ada yang percaya, sesiapa yang pergi ke pulau tu, diorang percaya yang patung tu sebenarnya sedang memerhatikan gerak-geri pelancong yang datang kat pulau tu. Kononnya, ada yang kata semasa pelancong datang ke pulau tu, diorang nampak ada patung yang menggerakkan kepala dan juga tangan diorang. Ada juga yang perasan
patung ni membuka mata dia bila ada pengunjung yang lalu depan diorang. Seramnya. Aku sure lepas korang dengar benda macam ni mesti korang akan buangkan patung korang kan. So disebabkan kejadian ni lah diorang sangat-sangat percaya yang sebenarnya patung-patung tadi tu sebenarnya dihuni oleh sesuatu ataupun mempunyai semangat sesuatu. Selain itu juga pelancong yang pernah datang kat pulau tu, diorang cerita yang diorang ni pernah terdengar macam patung-patung tadi seolah-olah berbisik antara satu sama lain. Ada juga pelancong yang datang kat pulau tu tapi diorang tak berani nak turun ke pulau tu, dan diorang pula cerita masa diorang ni tunggu dekat boat, diorang rasa anak-anak patung kat pulau tu seolah-olah memanggil diorang untuk turun ke pulau tu. Selain pulau ni menjadi tumpuan para pelancong, sebenarnya tempat ni sangat-sangatlah famous dengan orang yang sangat sukakan aktiviti paranormal. Jadi ada yang datang dekat pulau tu semata-mata untuk membuat uji nyali ataupun mencari entiti. Seingat aku dulu ada satu program TV iaitu kru daripada Ghost Adventure datang dekat situ. Dan pada masa tu waktu malam. Jadi masa diorang tengah jalan-jalan kat dalam pulau tu, secara tiba-tiba diorang terdengar bunyi bising. So diorang pun tercari-cari dekat mana bunyi tu. Jadi bila diorang jumpa, tiba-tiba diorang ternampak ada api yang sedang menyala sedangkan tak ada sesiapa dekat situ melainkan diorang bertiga. Jadi dalam rakaman diorang pun sebenarnya pada awal tu tak ada pun api tu. Lepas tu diorang pun lanjutkanlah aktiviti ghost hunter diorang dan diorang masuklah ke dalam pondok. Jadi diorang pun masuklah ke dalam pondok yang buruk yang mana dalam pondok tu penuh dengan patung-patung. Jadi masa diorang tengah rakam ni, secara tiba-tiba patung yang ada dekat dalam pondok tu boleh gelap. Dan patung tu gelap seolah-olah macam dia ada bateri. Tak lama lepas tu patung tu pun berhenti gelap. Apa yang sangat-sangat pelik, patung tu sebenarnya patung yang dah lama, lepas tu kotor. Jadi macam mana dia boleh gelap seolah-olah macam ada bateri. Dan kalau ada bateri sekalipun mesti bateri tu dah rosak dan tak boleh nak guna dah pun. Jadi disebabkan curious macam mana patung tu tiba-tiba boleh gelap, diorang pun cubalah balik belakang patung tu nak check sama ada betul ke patung ni ada bateri. Tapi apa yang mengejutkan diorang, sebenarnya belakang patung tu cuma ada wire yang putus dan wire tu terkeluar daripada patung tu. So macam mana benda ni boleh terjadi? Jadi selepas kematian Julian, pulau ni semakin terkenal dengan keseraman dia. Ada juga pelancong yang datang kat situ bawa patung yang sangat-sangat banyak dan patung ni akan digantungkan dekat pulau tu. Tujuan kenapa diorang bawa patung-patung ni pergi ke pulau tu sebabnya diorang ni macam nak bagi sokongan lah untuk menarik lagi pelancong untuk datang ke pulau tu. So sekarang ni pulau tu dijaga oleh kawan Julian sendiri dan juga anak saudara dia. So guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Adakah korang pernah tengok Ghost Adventure yang mana diorang pergi ke pulau tu dan diorang buat ghost hunting? Please komen di bawah sebab bagi aku video klip dia sangat-sangat menyeramkan. Okay, that's it for today dan aku harap korang sukalah dengan video aku. Dan kalau korang rasa video aku ni menarik untuk korang share dengan kawan-kawan korang, silakan share. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan turn on notification supaya korang tahu bila aku upload video-video yang baru. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.